Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Osman. Baiklah murid-murid, hari ini seperti biasa kita akan teruskan kelas PDPR kita iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Tema kita pada hari ini ialah tema 3, Pentingkan Kebersihan dan Kesihatan, Unit 7, Telitinya Rizal, dan hari ini kita akan fokuskan pelajaran kita kepada tata bahasa kata kerja pasif. Jom murid-murid kita belajar bersama-sama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid mesti dapat mengenal pasti kata kerja pasif dan murid-murid dapat membina dan menulis ayat menggunakan kata kerja pasif dengan betul. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan pelajaran kita. Okey murid-murid, apakah itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terhasil daripada perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Macam mana ya? Okey, mari kita lihat contoh. Okey, cuba lihat ayat ini. Ini ialah ayat aktif. Okey, ayat aktif. Azura membaca buku. Okey, membaca ini merupakan kata kerja aktif. Okey, kata kerja aktif. Jadi, apabila ia ditukar menjadi ayat pasif, okey, seperti ini. Okey, ini ialah ayat pasif. Ayatnya akan menjadi buku dibaca oleh Azura. Dibaca merupakan kata kerja pasif. Okey, di belakang kata kerja pasif mesti diletakkan perkataan oleh, barulah diletakkan nama orang. Okey, jadi nampak kan? Nampak kan perubahan? Azura membaca buku. Ini ayat aktif. Buku dibaca oleh Azura. Ini pula ayat pasif. Okey. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh lain kata kerja pasif. Okey. Murid-murid perhatikan gambar ini dan ini ialah kata kerja aktif dan di sini pula ialah kata kerja pasif. Jadi sekarang kita hendak melihat kata kerja pasif bagi perkataan-perkataan ini. Okey, yang pertama. Perkataan memotong, kata kerja pasifnya ialah dipotong. Perkataan menyiram, kata kerja pasifnya ialah disiram. Nombor 3, perkataan menulis. Kata kerja pasifnya ialah ditulis. Nombor 4, memasak. Kata kerja pasifnya ialah dimasak. Nombor 5, memancing. Kata kerja pasifnya ialah dipancing. Nombor 6, kata kerja membuang. Kata kerja pasifnya ialah dibuang. Nombor 7, perkataan melukis. Kata kerja pasifnya ialah dilukis. Dan nombor 8, kata kerja menyapu. Apabila ia ditukarkan kepada kata kerja pasif menjadi disapu. Okey. Jadi di sini cikgu hanya berikan 8 contoh. Sebenarnya ada banyak lagi kata kerja pasif yang lain. Baiklah, sekarang murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 44. Okey. Gambar ini terdapat dalam muka surat 44. Cuba murid-murid perhatikan. Okey, cuba kenal pasti kata kerja pasif yang terdapat di dalam gambar ini.
Okey, cuba perhatikan perkataan yang berwarna merah dan perkataan yang terdapat di dalam kotak berwarna biru. Okey, mari kita kenal pasti kata kerja pasif yang terdapat di dalam gambar ini bersama-sama. Okey, dikemas. Okey, dikemas. Dibantu. Dilap. Disangkut. Disusun. Ditukar. Disapu. Okey, jadi cikgu berharap murid-murid dapat kenal pasti kata kerja pasif dalam gambar ini. Cuba sebutkan kata kerja pasif yang terdapat di dalam gambar ini supaya murid-murid boleh ingat. Okey, baiklah. Sekarang kita hendak membuat aktiviti membina ayat menggunakan kata kerja pasif, iaitu kata kerja pasif yang telah kita kenal pasti dalam gambar sebentar tadi. Okey, sebelum itu, cikgu hendak memberi sedikit peringatan, iaitu kata sendi oleh perlu diletakkan di belakang kata kerja pasif dalam ayat yang dibina. Contoh, lihat contoh ayat ni. Kuih itu dimakan oleh abang. Kuih itu dimakan oleh abang. Dimakan merupakan kata kerja pasif. Oleh merupakan kata sendi. Jadi, perkataan oleh perlu diletakkan di belakang kata kerja pasif ini. Mesti letak dekat sini. Okey, barulah kita letakkan perkataan abang ini. Abang ini merujuk kepada kata nama ataupun orang. Okey. Okey, mari kita bina ayat menggunakan kata kerja pasif. Okey, ini ialah ayat yang telah ada dalam buku teks awak muka surat 44 tu di bahagian atas. Okey, cikgu tulis semula di sini. Okey, kata kerja pasif dikemas. Okey, ayat yang diberikan ialah bilik ini dikemas oleh Rizal. Dikemas merupakan kata kerja pasif. Okey, yang kedua, dibantu. Okey, dia dibantu oleh ayah, ibu dan kakaknya. Okey, ini ayat ni telah diberikan dalam buku teks awak di bahagian atas tu. Okey, jadi dibantu ini merupakan kata kerja pasif. Okey, seterusnya. Kita hendak bina ayat menggunakan kata kerja pasif ini. Okey, ini ialah kata kerja pasif. Dilap. Okey, untuk nombor 1 ini juga telah diberikan dalam buku awak. Jadi, ayat yang diberikan ialah cermin tingkap dilap oleh ayah. Okey, dilap merupakan kata kerja pasif. Okey, yang kedua. Okey, kata kerja pasif yang kedua disusun. Okey, lihat dalam buku teks awak tu tak ada kan ayat yang diberikan. Jadi, kita kena bina ayat menggunakan perkataan disusun. Okey, ayat yang boleh dibina ialah buku-buku disusun oleh Rizal dengan kemasnya. Disusun. Okey, disusun merupakan kata kerja pasif. Yang ketiga, disangkut. Okey, lihat gambar tu, siapa yang sangkut baju tu? Ibu kan? Okey, jadi mari kita lihat ayat yang boleh dibina. Baju-baju disangkut oleh ibu ke dalam almari. Disangkut merupakan kata kerja pasif. Okey, seterusnya nombor 4, disapu. Okey, kata kerja pasifnya ialah disapu. Siapa yang sapu sampah ni? Sampah tu disapu oleh siapa? Okey, kakak. Okey, jadi ayat yang boleh dibina ialah sampah disapu oleh kakak. Okey. Jadi, nombor 5. Nombor 5,
Kata kerja pasif yang telah kita kenal pasti tadi ialah ditukar. Ditukar. Okey, ditukar. Okey, ayatnya cadar ditukar oleh ibu kerana telah kotor. Ni cadar ni. Cadar yang kita letak atas tilam tu kan. Cadar tu telah kotor. Jadi, cadar telah ditukar oleh ibu kerana telah kotor. Okey, baiklah. Kita dah selesai membina ayat menggunakan kata kerja pasif yang kita kenal pasti dalam gambar dalam buku teks awak pada muka surat 44. Sekarang kita hendak membuat sedikit latihan. Okey, latihan ini adalah untuk mengukuhkan lagi pemahaman awak tentang kata kerja pasif dan bagaimana kata kerja pasif ini digunakan untuk membina ayat. Okey. Jadi di sini nombor 1, lihat gambar. Gambar ini ialah di bilik air. Okey. Murid-murid perlu membina ayat menggunakan 3 perkataan ini. Okey. Ayat-ayat yang hendak dibina ni telah diberikan tetapi tidak lengkap. Jadi murid-murid kena lengkapkan ayat ini. Jadi mari cikgu bimbing murid-murid untuk melengkapkan ayat ini. Perkataan yang diberikan ialah bilik air dihias Rizal. Okey, ayatnya bilik air ini dihias oleh Rizal. Bilik air ini dihias oleh Rizal. Okey, nombor 2. Perkataan yang diberikan ialah mangkuk tandas dicuci adik. Jadi ayat yang diberikan juga tidak lengkap. Jadi mari kita lengkapkan ayat ini bersama-sama. Mangkuk tandas ini dicuci oleh adik. Mangkuk tandas ini dicuci oleh adik. Dicuci ini ialah kata kerja pasif. Oleh merupakan kata sendi. Okey, perkataan oleh ni mesti diletakkan di belakang kata kerja pasif. Nombor 3. Perkataan yang diberikan ialah tandas di pam abang. Jadi dekat sini tak ada ayat yang diberikan. Jadi kita kena bina ayat ini sendiri menggunakan 3 perkataan ini. Ayat yang boleh kita bina ialah tandas dipam oleh abang. Tandas dipam oleh abang. Pam ni maksudnya kita menekan butang yang ada pada pam tu. Kita tekan. Okey. Selepas kita membuang air besar ke air kecil ke, kita kena pam tandas tu supaya bersih. Jadi dipam ini merupakan kata kerja pasif. Jadi ayatnya ialah tandas dipam oleh abang. Okey, nombor 4. Perkataan yang diberikan ialah tingkap dibuka ibu. Okey, jadi ayat yang boleh kita bina ialah tingkap dibuka oleh ibu. Tingkap dibuka oleh ibu. Dibuka ini merupakan kata kerja pasif. Okey, jadi cikgu berharap murid-murid dapat membina ayat menggunakan kata kerja pasif yang diberikan. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana telah berjaya membina ayat dengan betul. Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu kelas kita untuk hari ini. Kita akan sambung kelas kita dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.